apa semua, tema yang dipilih oleh kumpulan kami ialah makanan. Isu yang kami ingin bentangkan ialah tentang makanan tradisional mengikut kaum. Sebelum kami mulakan, saya ingin memperkenalkan nama kumpulan terlebih dahulu. Kumpulan kami mempunyai 9 orang ahli. Assalamualaikum dan apa khabar? Hari ini saya ingin menjelaskan apa itu makanan tradisional. Makanan tradisional ialah makanan yang senang dan mudah untuk didapati di sesebuah negara tersebut. Makanan tradisional mempunyai zat dan khasiat yang tinggi dalam sesebuah menu yang dihasilkan. Bahan-bahan untuk menyediakan makanan tradisional adalah senang dan mudah untuk didapati di sebuah pasar raya dan kedai runcit berdekatan. Dengan pelbagai variasi elemen asas, maka makanan tradisional dapat dihasilkan dengan pelbagai menu dan rupa sehingga menghasilkan pelbagai rasa dan nama. Makanan tradisional boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik, antaranya ialah membakar, mengukus, merebus, menumis dan sebagainya. Malaysia merupakan sebuah negara yang istimewa kerana mempunyai pelbagai kaum, antaranya ialah Melayu, Cina dan India. Melalui gabungan kaum yang unik inilah, makanan tradisional dapat dihasilkan pelbagai variasi mengikut kaum masing-masing. Yang paling istimewa ialah, makanan tradisional ini telah dijadikan sarapan pagi, rutin pagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Sebagai contoh, roti canai, rakyat Malaysia tidak perlu ke India untuk merasai roti canai tersebut kerana roti canai tersebut telah menjadi makanan tradisional di Malaysia dan juga sebagai sarapan pagi oleh masyarakat di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dalam kajian ini, kami telah menggariskan beberapa objektif yang menjadikan garis panduan bagi menyempurnakan laporan ini. Antara objektif utama adalah mencari beberapa maklumat tentang makanan tradisional mengikut kaum di Malaysia. Selain itu, objektif kedua adalah untuk mengetahui keunikan dan daya tarikan yang ada pada setiap jenis makanan tradisional di Malaysia. Seterusnya, objektif ketiga adalah mengenal pasti sejarah dan asal-usul makanan tradisional ini dihasilkan di Malaysia. Kami juga akan menunaikan cara dan teknik penyediaan makanan tradisional di Malaysia mengikut pelbagai kaum. Akhir sekali, objektif keempat adalah mengenal pasti makanan yang terkenal di antara 3 bangsa terbesar di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Nama saya Lisa Cheng, saya akan membentangkan tentang cara-cara untuk membuat kuih bulan. Terdapat beberapa langkah untuk memasak kuih bulan. Langkah pertama adalah menyusul kuih ke dalam tulang dan menyemburkan sedikit air supaya kuih tersebut tidak melekat pada tulang tersebut. Kemudiannya, kita boleh membakarkan kuih tersebut di ketua. Letakkan kuih tersebut di tempat yang sejuk selama 5 minit. Selepas itu, kita boleh menyampurkan sedikit pancuran telur kuning dan tambah 1 sudu susu dengan lembut pada atas permukaan kuih tersebut. Langkah yang keempat adalah membakar semula kuih bulan di ketua pada. Langkah yang terakhir adalah menyajukan terlebih dahulu dan kemudian menyimpankan kuih bulan ke dalam bekas kedap utara selama 3 hari sebelum mulai dimakan. Saya akan membentangkan tentang sumbangan kuih bulan sebagai makanan tradisi di Malaysia. Perayaan ini diraihkan oleh semua masyarakat Cina semasa bulan mempunyai cahaya yang terang. Kuih tradisi ini dibawa oleh masyarakat Cina yang membawa makna kepada keharmonian dan semangat persatuan antara masyarakat berbilangan kaum di sini. Masyarakat Cina mempercayai bahawa bulan-bulan ini adalah menunjukkan simbol yang utama dalam perayaan kuih bulan. Bulan-bulan ini juga turut membawa makna sebagai simbol semangat persatuan. Semangat persatuan yang ditunjukkan dalam sejarah perayaan kuih bulan ini menunjukkan bahawa keharmonian adalah amat penting untuk mengekalkan kebahagiaan dalam masyarakat. Kuih bulan adalah sejenis kuih Cina yang dimakan semasa perayaan kuih bulan. Kuih bulan dibuat daripada adunan yang manis dan mempunyai inti biji teratai atau inti kacang merah. Biasanya inti kuih bulan ada kuning telur masin di tengah kuih. Kuih ini juga diwarisi secara turun-temurun dan sekarang kuih bulan semakin dimodernkan dengan berbagai jenis warna dan perisa. Kuih bulan antara makanan tradisional yang penting bagi masyarakat Cina dan penting juga untuk kita menghormati cara mereka meraihkannya di Malaysia. Kuih bulan merupakan kuih yang popular di Malaysia. Sebelum ini masyarakat Cina saja yang membuatnya, tetapi kini ramai lagi yang membuatnya. Sesetengah dari orang Malaysia atau India atau Asia lain benar-benar mahir membuat kuih bulan. Mereka bukan saja mampu membuat kuih bulan yang halal, tapi mereka juga membuat pelbagai jenis seperti kuih lapis, kuih bulan perisa durian dan sebagainya. Justru pertukaran idea dan inspirasi ini secara langsung mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan rakyat. Cabaran kuih bulan dalam menjadikan makanan tradisional di Malaysia ialah kebanyakan makanan tradisional musim perayaan kaum-kaum tertentu. Ini menyukarkan kita untuk mengenali dan menyukai sesuatu makanan itu kerana agak sukar untuk mendapatkannya pada hari bukan musim perayaan. Sesetengah makanan tradisi amat rumit untuk disediakan dan memerlukan ramuan yang banyak dan lama untuk menyediakan sesuatu. Sesetengah makanan tradisi masyarakat Cina dibuat daripada bahan yang mungkin tidak boleh dimakan dan mendatangkan kesaksian oleh masyarakat Melayu seperti kuih bulan yang berkemungkinan mengandungi arak ataupun alkohol. Hai kawan-kawan, di sini saya nak buat sedikit tambahan tentang kuih bulan. Biasanya orang Cina makan kuih bulan semasa perayaan pertengahan musim luruh dan juga dikenali sebagai perayaan kuih bulan. Sambil makan kuih bulan, kami orang Cina juga akan mengganggu bulan dan juga main tanglong. Inilah tradisi orang Cina kami yang berhubungan dengan kuih bulan. Kepentingan roti canai dalam perpaduan masyarakat Malaysia ialah makanan ini dapat menyatu padukan kaum. Hal ini kerana kedai mamak telah wujud di serata tempat dan menjadi tempat pertemuan antara kaum-kaum yang lain. Mereka akan saling berbual dan mengenali antara satu sama lain. Kepentingan yang lain ialah roti canai juga melambangkan identiti dan keunikan kaum itu dalam masyarakat kita. Setiap makanan tradisi mempunyai cara penyediaan dan bahan yang digunakan tersendiri. Begitu juga dengan roti canai, di mana tukang masak perlu menebang dough yang diuli bagi melemparkan permukaan dough sebelum diletakkan di atas pemanggang. Antara
contoh sumbangan roti canai sebagai makanan warisan negara ialah sebagai contoh jenama gawan food yang diusahakan oleh Gan Tiam Chai bersama isterinya Kuan Sok Kei beliau menginovasikan makanan yang hanya boleh didapati daripada warung atau restoran kepada penjualan secara sejuk beku yang boleh didapati di pasar raya. Sesetengah orang di Eropah dan Amerika Syarikat sangat menyukai produk sejuk beku kawan kerana ia mudah disediakan, beraroma dan lazat. Sebagai contoh, beberapa restoran makanan Asia membeli banyak roti canai secara bukal kerana itulah yang dilihat oleh pelanggan mereka. Antara cabaran yang dihadapi dalam mengekakkan roti canai ini dalam era kontemporari ialah kemunculan pelbagai trend makanan dari barat. Pelbagai makanan barat telah dibawa masuk ke dalam negara yang menyebabkan rakyat kita khususnya generasi muda sekarang lebih gemar makanan tersebut. Langkah-langkah kelestarian roti canai sebagai makanan tradisi ialah pihak kerajaan boleh memberi insentif kepada peniaga-peniaga yang menjual roti canai seperti insentif tepung dan telur berikutan harga yang tidak menentu. Hal ini membolehkan peniaga-peniaga kecil untuk terus menjual roti canai kepada pelanggan. Restoran-restoran yang dimiliki oleh chef terkenal di Malaysia seharusnya meletakkan roti canai di dalam buku menu. Hal ini kerana pelancong akan menikmati makanan di restoran terkemuka dan secara tidak langsung pelancong juga akan menikmati hidangan roti canai tersebut. Langkah yang pertama untuk melestarikan tapai sebagai makanan tradisi masyarakat Malaysia adalah pihak masyarakat harus mempelajari cara pembuatan tapai pada masa kini supaya tradisi ini dapat dikekalkan pada masa hadapan. Oleh itu, khusus atau kelas belajar pembuatan tapai ini harus diwujudkan di setiap kampung untuk menggalakkan golongan muda mempelajarinya. Dengan ini, khusus atau kelas tersebut dapat menyambung tradisi tersebut. Selain itu, negara juga haruslah menyedarakan makanan tradisi Malaysia supaya dapat menaikkan nama makanan tradisi di pesara dunia dengan mempromosikannya di setiap cawangan di pasar raya atau di mana-mana institusi. Untuk menyedarakan makanan tradisi tapai kepada seluruh masyarakat dan pelancong yang hadir dari pelbagai negara. Seterusnya, makanan tradisi kaum Melayu ialah nasi lemak. Setiap negeri mempunyai makanan tradisi yang tersendiri. Makanan tradisi ini mempunyai ciri-ciri menarik dan mempunyai ramai peminat bukan sahaja rakyat Malaysia, malah pelancong juga suka akan masakan nasi lemak ketika kedatangan mereka ke Malaysia. Disebabkan nasi lemak telah lama wujud, jadi kita terdapat dua cara penyediaan, iaitu secara tradisional dan satu lagi secara moden. Penyediaan secara tradisional sememangnya agak remeh dan memakan masa, namun jika dilakukan beramai-ramai, ia akan menjadi seronok. Cara memasak secara tradisional dan moden tidaklah mempunyai beza yang banyak. Memasak nasi lemak pada zaman tradisional juga memakan masa kerana pada zaman tersebut tidak mempunyai alatan yang canggih untuk memasak. Ketika memasak nasi lemak, perlulah teliti ketika memasak sambal nasi lemak supaya tidak hangus dan ketika menggoreng atau merebus telur. Berbeza pula penyediaan secara moden. Penyediaan secara moden agak mudah dan cepat. Sekarang kita masuk kepada sumbangan nasi lemak sebagai makanan warisan negara. Nasi lemak merupakan bukti kepada perpaduan negara. Buktinya, nasi lemak merupakan hidangan yang menyatukan semua bangsa dan bukan sahaja kaum Melayu yang memakan masakan nasi lemak, malah semua kaum juga menikmati masakan ini. Sumbangan yang kedua ialah nasi lemak juga dapat mengeratkan silaturahim bersama masyarakat pelbagai kaum. Cara memasak nasi lemak memerlukan beberapa proses, tetapi jika dilakukan beramai-ramai, memasak akan memudahkan kerja dan dapat berbuat serta mengenali rakan-rakan baru dan mengenali dengan lebih rapat. Sumbangan yang ketiga ialah nasi lemak dapat meningkatkan sektor ekonomi. Kini ramai peniaga menjual nasi lemak di tepi jalan dan telah menginovasikan lagi resepi nasi lemak supaya jualan mereka mendapat sambutan yang hangat. Langkah ke arah melestarikan nasi lemak sebagai makanan tradisi masyarakat Malaysia sebagai warisan budaya. Yang pertama ialah individu. Setiap individu perlu kreatif dalam menghasilkan nasi lemak asalkan resepi asalnya tidak berubah. Individu perlu bijak dalam menginovasikan nasi lemak untuk menarik lagi perhatian masyarakat. Hal ini supaya hidangan nasi lemak mendapat sambutan yang lebih ramai dan mempunyai peminat yang lagi banyak. Cabaran yang pertama dihadapi makanan warisan negara iaitu tapai adalah kenaikan harga barang mental. Hal ini disebabkan permintaan yang melampau menyebabkan firma dalam pasaran menaikkan harga untuk menambah keuntungan mereka. Oleh itu, barang untuk membuat tapai akan berlaku kenaikan harga dan menjadi sukar kepada pembuat tapai untuk membelinya dengan harga yang tinggi. Cabaran kedua adalah kekurangan pembuat tapai. Hal ini kerana tradisi nenek moyang dilupakan oleh masyarakat dan tradisi ini semakin hilang di telan zaman. Cabaran yang dihadapi makanan warisan negara iaitu nasi lemak adalah peningkatan harga barang. Seperti yang sedia maklum, negara kita mengalami fasa inflasi iaitu kenaikan harga barang yang berterusan. Ini akan menyebabkan peniaga kecil terpaksa menanggung kerugian kerana kebanyakan harga nasi lemak hanya RM1. Disebabkan harga barang mental telah meningkat, peniaga terpaksa menaikkan harga dan mengurangkan kuantiti ikan bilis atau telur rebus supaya tidak mengalami kerugian. Cabaran yang seterusnya adalah peniaga nasi lemak terlalu ramai. Hal ini kerana nasi lemak merupakan makanan harian masyarakat ketika waktu pagi. Dengan ini telah meningkatkan persaingan antara peniaga kerja. Selain itu, peniaga nasi lemak perlu bersaing dengan peniaga yang menaikkan taraf nasi lemak seperti nasi lemak strawberry iaitu nasi tersebut berwarna merah jambu. Secara kesimpulannya, makanan tradisional merupakan makanan yang dicipta dan dimakan oleh nenek moyang masing-masing. Makanan tradisional mempunyai sejarah dan simbolik di sebalik menu yang dihasilkan. Makanan tradisional yang dihasilkan mempunyai cara tersendiri dan adalah berbeza di setiap negeri mengikut tradisi, budaya dan kaum masing-masing. Oleh itu, makanan tradisional haruslah diwariskan kepada generasi muda supaya tidak dilupai dan kian lenyap pada masa depan.